بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripada Allah. Kita dapat menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in pada akhir bab solat Jumaat, menyatakan tentang perkara-perkara sunat, iaitu pakaian, berkaitan dengan pakaian. Yang mana kita berhenti pada 122 tau. Perenggan 739 situ tak. Wa yajuzu lubthu thawbi al-masbughi situ. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. قال ويجوز لبس الثوب المسبوغ بأي لون كان إلا المزعفر ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة لا جلد الميتة بلا ضرورة كافتراش جلد سبع كأسد وله إطعام ميتة لنحو الطير لا كافر ومتنجس لدابة. Kata pengarang rahimahullah, harus memakai kain yang dicelup dengan apa-apa warna, melainkan yang dicelup dengan za'faran, dan memakai kain mutanajis, yakni harus juga pakai kain mutanajis pada selain umpama sembahyang, selain pada sembahyang, sekira-kira tidak ada basahan. Tidak harus memakai kulit bangkai tanpa darurat, sama seperti tidak harus berhamparan dengan kulit binatang buas seperti singa. Baginya menjadikan bangkai sebagai makanan untuk umpama burung tidak orang kafir. Baginya makna boleh bagi seorang menjadikan bangkai sebagai makanan untuk umpama burung, tidak orang kafir. Orang kafir tak boleh kita bagi. Dan air mutanajis untuk binatang peliharaan. Air mutanajis untuk binatang peliharaan. Dia patutnya mutanajis, dia tak payah sebut air tu. Mutanajis bukan mesti air mutanajis, benda yang kena najis. Tak kira air ke makanan boleh berlaku untuk binatang peliharaan. Okey. Jadi sambungan pada minggu lepas, pengarang rahimahullah menceritakan tentang pakaian, hukum pakaian. Ini termasuk daripada bab ibahah, al-ibahah. Perkara-perkara harus yang mana sebahagian ulama dia tak bab suku. Dia bincangkan, dalam itulah dibincangkan tentang khisalul fitrah, potong kuku, tentang pakai wangian, pakaian macam mana. Nampak? Jadi sambungan pada minggu lepas, kata pengarang wa yajuzu lubthu thawbil masbughi bi ayyi launin kana. Harus kita memakai pakaian yang dicelup dengan apa-apa warna. Bi ayyi launin kana, apa-apa warna saja boleh. Jadi tak kisahlah warna benda pun. Yang jadi kalau boleh menyebabkan haram tu kerana perkara luar, kerana fashion ataupun warna tersebut menjadi tanda bagi satu kumpulan orang fasik atau orang kafir, baru dah boleh. Macam isu baru ni pakai baju Santa Claus. Baju Santa Claus.
Nampak tak? Jadi masalah alhamdulillah nampak baru ulama dan juga bahagian orang-orang yang berautoriti ni kira macam sepakat lah, kira tak boleh bakar. Alhamdulillah lah. Mana tidak ada yang berani lagi yang nak mengharuskan benda tu tak pelik. Setengah negara-negara yang berfikiran liberal ada je orang yang lulusan agamawan je kata tak ada masalah. Kita nak meraihkan kepelbagaian budaya dalam masyarakat kita. Tak boleh beza. Dia kena beza antara pakaian yang melambangkan agama dan pakaian yang melambangkan etnik dan juga kaum. Nampak? Jadi dari segi warna boleh apa-apa warna illal muza'fara, kecuali yang dicelup dengan muza'far, warna muza'far. Asal daripada za'farah ni apa nama, koma-koma. Kita panggil apa? Saffron. Saffron tu lah, warna gitu. Dia merah yang, dia bukan merah betul. Dia merah hawa-hawa kuning. Kalau kita nak macam warna pakaian tok ca. Warna pakaian tok ca. Tahu tok ca? Sami. Okey. Jadi warna itu tidak boleh kerana ada larangan khusus lah. Itu pun ulama kata warna yang penuh. Ada pun kalau calik-calik tak ada masalah. Warna yang penuh, kain yang penuh warna tu. Semata-mata warna tu saja. Illal muza'fara. Okey. Itu tak boleh. Dan kerana dia menjadi syiar kepada agama lain lah. Kalau tempat kita ni makna pakaian itu orang nampak pelik hatta sami-sami pun kalau ada jenis pakai kain aja, ada kot baju. Tapi warna itu menjadi tanda bahawa ini orang hok beragama diam. Walau bersufau bin mutanajjisi, dan harus memakai pakaian yang mutanajjis, yang kena najis. Bukan pakaian najis, pakaian yang kena najis. Tapi kita sebut pakaian najis makna kena najis lah. Pakaian tu bernajis. Fi ghairi nahwi salat, pada selain umpama semayang. Perkara yang semayang dan seumpamanya, tawaf dah, buat syarat tak kena taharah lah. Kena taharah badan, itu tak boleh. Itu tidak boleh pakai. Selain daripada itu tak apa. Ni yang kata kalau pakai seluar, orang-orang muda ni tak pakai seluar jeans. Sebulan tak basuh. Sebulan tak basuh. Tak basuh tu tak najis lagi. Tapi kecil diri tak basuh tak. Macam putih tak basuh juga. Itu kena najis tu. Najis lekat pada seluar. Bila lekat ada seluar, pakaian tu bernajis. Boleh pakai ke tak? Boleh pakai hukumnya selain pada semayang. Lain pada itu tak ada masalah pakai. Tapi ada syarat. Selagi mana haitsu la rutubata, selagi mana sekira-kira tidak ada basah. Mana dia tidak berlumuran, tidak talatuh. Kalau banyak, kalau pakai menyebabkan berpindah najis daripada pakaian ke badan dan kepada bahagian lain, waktu haram. Jadi kalau kita ada pakaian hak pakai dah tapi kena najis ke, kena darah ke, kena apa air kecil, nak ikutlah, nak pakai balik boleh ke tak? Nak pakai duduk rumah saja, bukan nak semayang pun. Pakai nak tidur contohnya. Dah, pakai nak buat kerja sekeliling rumah, tak ada masalah. Boleh, sekira-kira jangan ada basah. Sebab apa? Bila talatuh ni haram. Seorang itu melomori dengan najis badan dia, waktu jadi dia kata tak boleh tu. Haitsu la rutubata, sekira-kira tidak ada basah yang menyebabkan boleh berpindah najis tersebut. Ia akan jadi cemur lah pula. Okey. La jildi maitatin. Ai la yajuzu lubsu jildi maitatin. Tidak boleh, yakni tidak harus memakai kulit bangkai. Jildi maitatin, kulit bangkai. Sebab apa? Sebab bangkai ni najis. Maksud kulit bangkai ni yang belum disamuk lah. Yang belum disamuk. Masuk dalam ada ni, kalau dua ni dalam kosong sini. Tak. Ni perjarakan sosial lebih lah.
Takut duk selesa je. Kalau selesa dulu tak apa lah. Jadi tak boleh pakai kulit binatang yang bangkai, kulit bangkai. Jildu maitah. Maitah dengan maksud yang belum disamuk. Kalau lepas disamuk apa boleh pakai. Bila daruratin, tanpa ada darurah, tanpa ada keterpaksaan. Kalau tak ada arah sangat boleh lah. Nampak tak? Okey. Kaftirashi jildi sab'in, seumpama, yakni seumpama, tidak harus tu, seumpama menghampar jildi sab'in, kulit binatang buas, menjadikan hamparan kulit binatang buah. Okey, kulit binatang buah jadi hamparan. Awak jadi tempat duduk, kita hampar duduk situ, perbaidani ke atas kursi ke. Binatang buah macam mana? Contoh ka'asadin, seperti singa, kulit singa. Dalam Tuhfah Imam Ibn Hajar kata kalau masih ada bulu. Kalau kulit biasa dah tak apa. Dalam Tuhfah dia kata jika kulit itu berbulu. Nampak? Kulit itu berbulu. Sebab apa? Kerana itu daripada perbuatan orang-orang mutakabbirin, orang-orang takabur, orang-orang zalim, orang-orang hak jenis kukusi. Kan tengok dalam cerita lama kan, dia duduk atas benda, kulit singa, kulit rimau, kulit apa? Beruang. Nampak tak? Depan kepala dia. Nampak tak? Jadi orang takut lah. Itu daripada sya'nul mutakabbirin, golongan-golongan yang takabur dan zalim. Okay. Jadi tak boleh. Jadi faham dari situ, maknanya kalau tidak seperti itu, macam kulit biasa dia buang bulu, tak ada masalah, sebab dia itu masih hukumnya kulit yang telah disamuk. Kulit yang boleh disamuk ni segala jenis kulit selain daripada anjing dan babi. Boleh pakai lah. Kulit beruang boleh pakai, boleh. Syaratnya kena samuk. Kena samuk. Ini masalah iftirah, menjadikan hamparan. Kulit apa lagi? Kulit buaya. Kulit buat apa guna kulit buaya lah. Tali pinggang ke beg, boleh pakai sebab ia dah disamuk lah. Walahu it'amu maitatin linahwi tairin, boleh bagi seseorang itu memberi makan bangkai kepada seumpama burung. Okay. Boleh beri makan. Tak, bangkai beri makan ke binatang boleh. Macam makan tikus mati, orang bela burung tak, ataupun bela tikus ke, bela binatang beri makan ke ular. Ada jenis bela ular, boleh tak beri makan bangkai? Tak ada masalah. Beri makan ke binatang. La kafirin, tidak orang kafir. Tak boleh beri makan bangkai ke orang kafir, walaupun orang kafir tu suka. Walaupun dia suka. Sebab apa? Sebagaimana kita haram makan benda yang haram, kita tak boleh beri makan benda haram pada orang kafir. Sebab itu disebut tu la kafirin, bukan orang kafir. Sebab dia itu ditaklifkan juga dari segi hukum. Kita membenarkan dia buat benda haram, seakan-akan kita sepakatlah dengan dia. Jadi tak boleh beri makan bangkai kepada orang kafir. Binatang tak apa. Lagi wa mutanajjisin lidabbatin, dan harus lahu it'amu mutanajjisin lidabbatin, boleh dia beri makan benda yang kena najis. Di sini dia terjemah air tau. Air, bukan air saja. Dah tu hak Indonesia mana? Barang bernajis. Tu betul. Barang bernajis umum lagi, sama ada air, makanan, tak kira lah. Kepada dabah, binatang tunggangan boleh. Kita boleh makan ke unta ke kuda ke dan seumpama. Makna binatang lah boleh, tak ada masalah. Hatta ulama kata walaupun dia campur dengan najis mughallazah sekali pun tak apa. Sebab dia tidak ada hukum khusus bagi benda tu. Manusia tak boleh lah. Habis. Kemudian kata dia wa yahillu ma'al karahati isti'malul aji fi ar-ra'si wal lihyati haythu la rutubata wa israju
mutanajjisin bighairi mughallazin illa fi masjidin wa in qalla dukhanuhu khilafan li jam'in wa tasmidu ardin binajisin laqtina'u kalbin illa li saydin aw hifdhi malin wa yukrahu walau limra'atin tazyinu ghairil ka'bati kamashhadi salihin bighairi haririn wa yahrumu bihi. Halal serta karahah, makruh. Halal tapi makruh. Tulis serta makruh. Halal tapi makruh. Menggunakan gading pada kepala dan janggut. Sekira-kira tidak ada basahan. Bukan syaratnya tak basuh lah. Gading. Gading apa nama ni? Apa nama ni? Elephant, benda apa? Gajah. Gajah. Dan menyalakan lampu dengan minyak yang mutanajis yang bukan mughallazah, melainkan di dalam masjid. Dalam masjid tak boleh lah. Sekalipun sedikit asapnya, bersalahan sekumpulan ulama. Ni ada khilaf, tapi pandangan sekumpulan ulama ni lemah. Halal menyuburkan bumi dengan najis. Lagi, tidak membela anjing melainkan untuk berburu atau menjaga harta. Makruh walaupun bagi perempuan menghiasi selain Kaabah seperti kubur orang soleh dengan selain sutera, dan haram dengannya dengan sutera. Ni banyak dimasuk. Ni cerita bab benda mubahat, benda halal, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Okey. Katanya wa yahillu ma'al karahah. Halal berserta makruh. Halal tapi hukumnya makruh. Isti'malul aj, menggunakan aj. Aj ni gading gajah tadi. Fi ra'si, pada rambut. Orang buat apa gading gajah ni zaman dulu? Setengah buat sikat. Nampak tak? Dia betul molek ukur buat sikat. Pernah pada zaman Nabi SAW, apa nama ni? Ada sahabiah yang menggunakan sikat daripada gading gajah. Gading gajah. Tapi lah ni orang tak buat lah, mahal benda tu. Nampak tak? Mungkin ada pun eksklusif je lah. Tapi dari segi hukum, sebab apa isu dibincangkan? Gading gajah ni halal tak halal hukumnya? Sekarang ni dia itu dari segi hukum binatang yang boleh kita makan, tulang dia tidak najis kalau dia disembelih. Nampak tak? Jadi tulang dia tak najis kalau disembelih. Sekarang ni gajah tak boleh makan. Gajah hukumnya haram makan. Jadi tulang dia termasuklah gading. Di sisi mazhab Syafi'i hukumnya haram sebab dia najis. Dia najis, tulang dia tu najis. Nampak tak? Dah kulit apa? Kulit lepas hamuk dah apa? Dibenarkan kulit saja. Tapi gading dia, taring dia, tu taring rimah, taring singa tu orang Sipang buat azimat benda tu tak boleh buat sembahyang. Tak boleh buat sembahyang sebab apa? Sebab dia najis. Dia tulang binatang yang tidak boleh dimakan ni hukumnya najis. Okay. Kecualilah kita taklid kepada mazhab lain, contoh mazhab Maliki mengatakan tak najis sebab dia bukan benda yang hidup. Maknanya dia benda kita panggil sel mati gitu je. Pandangan mazhab lain ada yang mengatakan tak najis. Mazhab kita tak jadi najis. Maka dibincangkan ada macam mana berlaku dalam sejarah atau sirah mengatakan ada sahabiah dan perempuan-perempuan zaman Rasulullah guna sikat daripada itu. Hukumnya boleh tapi makruh. Isti'malul aj, menggunakan gading fi ra'si, pada rambut, sama ada sebagai sikat atau sanggul pun boleh jadi. Wal lihyah, dan pada tadi rambut ni pada janggut. Sikatlah. Haitsu la rutubata, sekira-kira tidak basah. Sebab bila kering tak basah, kalau basah kerana kaedah asalnya benda tu najis, bila basah akan menyebabkan berpindah. Kenajisan tu berpindah. Sebab tu dikait sini, kalau tidak basah, tak ada kebasahan, maka bolehlah kita sikat. Tapi hukumnya makruh. Okey, selesai satu. Habis. Yang kedua, wa israju ay wa yahillu ma'al karahah. Boleh tapi makruh. Israjun bimutanajjisin bighairi mughallazin.
Israh ni makna menyalakan api. Pelita lah, menyalakan pelita dengan mutanajis, minyak hak kena najis. Minyak hak kena najis. Zaman dulu tak ada elektrik, jadi nak nyala api dengan guna minyak. Jadi minyak tu kadang campur dengan bakar tikus hak mati dalam tu, ataupun kena jatuh sesuatu tahi ke apa, dah bukan nak buang, dah bukan kita makan minyak tu. Minyak tu jual nak menyalakan api. Sekarang ni minyak itu mutanajisin, kena najis. Syaratnya bi ghairi mughallazin, bukan dengan najis mughallazah. Bukan mari BABI dia mari berok dalam tu, tak boleh lah. Dia selain daripada najis mughallazah. Kalau bercampur dengan minyak boleh kita guna, tapi hukumnya makruh. Boleh kita guna illa fi masjidin, kecuali dalam masjid. Kecuali untuk menyalakan dalam masjid. Buat nyala pelita dalam masjid tak boleh. Hatta dengan mutanajis hak bukan najis mughallazah pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam masjid tu, kawasan suci kan. Kita tak boleh mengotorkan masjid dengan najis. Jadi bila kita guna minyak, daripada minyak yang kena najis akan menyebabkan keluar asap. Asap tu kena najis jugalah. Wa in qalla dukhanuhu, walaupun sedikit dukhannya, asapnya, walaupun asap keluar sikit, tak boleh juga sebab dalam masjid. Luar masjid tak apa, boleh guna. Okey. Khilafan li jam'in, menyalahi bagi satu kumpulan. Dia kata tak ada masalah dalam kalau sikit je najis, sikit je apa ni, asap sikit. Tapi itu bukan muktamad lah. Cuma nak menyatakan, pengarang menyatakan ada khilaf ni. Cuma itu bukan pandangan yang muktamad. Tak boleh dalam masjid, tak boleh. Sebab itu kita nak guna benda-benda yang najis dalam masjid, tak boleh. Okey. Selesai tu. Wa tasmidu ardin binajisin, dan membajakan tanah dengan najis. Tasmid ni kira baja lah. Membajakan tanah dengan najis. Boleh tak hukumnya? Hukumnya boleh. Awak capur dengan tahi tak? Boleh, tak ada masalah. Benda hak paling molek. Tak lembu. Lagi? Tak ayam molek tak? Tak anak molek tak? Labtina'u kalbin, tidak membela anjing. Apa tidak? Ay la yahillu iqtina'u kalbin, tidak halal bela anjing. Iqtina', memelihara anjing. Illa li saydin aw hifzi malin, kecuali tujuan untuk berburu ataupun menjaga harta, untuk jadi jaga-jaga. Nampak tak? Jadi sekarang ni hukum bela anjing. Alhamdulillah tempat kita ni tak ada lagi lah. Belah-belah Patah Barat saya tak tahulah, mungkin kot. Tapi luar negara Arab ni kadang tak kisah dah masalah ni. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man iktana kalban illa kalba masyiatin aw dariban naqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing selain daripada anjing berburu dan anjing jaga, maka tiap-tiap hari dia akan kurang pahala dia 2 qirat. 2 qirat ni 2 bukit. Satu qirat, satu bukit besar, bukit Uhud. Satu bukit. 2 bukit Uhud, hari-hari akan kurang pahala. Gabi yang muflih, tak ada pahala. Jadi perbuatan tu dilarang. Membela anjing tanpa sebab. Nak jadi temang, nak jadi nak buat belaang, tak boleh. Tidak boleh dibela. Illah dan sebab ulama sebutlah, kerana benda itu najis dan seumpamanya. Tak. Dan bila duduk sekali ni, dia akan melekat pada kita dalam air dan seumpamanya. Jadi daripada itu tak boleh, kecuali li saydin, tujuan untuk berburu. Bolehlah kita ada nak jaga binatang ke, nak buru ke, au hifzi malin, jaga harta. Nampak? Kalau bayar ke security, kadang-kadang kita mari tengok dia tak ada. Security, mari tengok ada tidur. Kalau mari binatang tu jaga, ambil anjing jaga, dah apa itu orang takut.
Orang takut. Jadi murah pun murah pun tak tahu, murah tak tahu. Tahu. Kalau security berapa gaji? 1,000. 1,000 lebih tak? Jadi untuk tujuan bela, untuk tujuan jaga harta tak apa. Tapi orang datuk dalam rumah. Orang tak luar rumah ni bila awak masuk dalam rumah, apa nak panggil jaga harta dah tu. Tu nak bela dah tu. Nampak tak boleh itu. Dia jadi tersebarnya benda-benda gini sebab melihat kepada budaya barat, budaya masyarakat barat. Duduk sekali, ada mati tinggal saka ke anjing. Tinggal saka, berjuta-juta tinggal anjing. Dia nak buat mana? Orang susah tak tolong, tapi anjing pula. Jadi habis. Dia kata illa li saydin aw hifdhi malin wa yukrahu walau limra'atin tazyinu ghairil ka'bati. Makruh tazyinu ghairil ka'bah. Makruh menghiasi selain daripada Kaabah. Okey. Selain daripada Kaabah. Walau limra'atin, walaupun bagi orang puan, makruh menghias dengan menghias dengan selain daripada harir, selain daripada sutera. Adapun Kaabah tak apa. Adapun Kaabah boleh dia menghiaskan dengan sutera. Kan kain Kaabah kan dia sutera tak? Kain Kaabah tu, kain kelambu Kaabah tu dia ada sutera. Nampak? Daripada sutera. Mahal berat tu. Berat tu. Okey. Jadi tak ada Kaabah tak apa. Sebab apa? Sebab benda itu memang disuruh kita muliakan. Ulama mengatakan boleh. Jadi mana lagi? Dan berdasarkan kepada perbuatan salah dan juga qalah ulama-ulama dahulu, bila buat itu mereka tidak ingkar dan mereka bersenyap menunjukkan bahawa benda itu tak ada masalah. Okey. Adapun menghiaskan selain daripada Kaabah hukumnya makruh walaupun orang puas. Kamashhadi salihin, seperti ni contoh ni contoh selain Kaabah. Contoh selain Kaabah, kamashhadi salihin, seperti kubur orang soleh. Mashhad ni kubur. Mashhad ni kubur orang soleh. Jadi setengah daripada negara-negara di belah pantai bukan belah negara Arab tu. Negara Asia Tenggara, loh kita tau. Negara Asia Tengah dan juga negara-negara Arab. Kubur-kubur orang soleh, kubur para nabi, mereka kadang hias. Dia hias kubur. Jadi hukumnya apa? Ni juga berlaku. Orang katanya menyembah kubur dan seumpamanya. Kita kena tengok hukum lah. Sekarang ni hukumnya makruh. Apa maksud makruh? Tidak digalakkan. Dia tak sampai tahap haram, kecuali membazir yang melampau. Itu memang itu jadi haram lah. Adapun hias yang bukan melampau-lampau, dan orang pula kadang sedekah untuk tujuan memudahkan orang ziarah kepada makam-makam tertentu, itu tak ada masalah. Sebab tu dia kata wa yukrahu walau limra'atin tazyinu ghairil ka'bah, selain Kaabah. Contoh kamashhadi salihin, seperti perkuburan orang soleh, bi ghairi haririn, dengan selain daripada sutera. Dengan sutera tak boleh. Dengan sutera tak boleh. Dengan sutera ni kubur-kubur orang soleh tak boleh. Nabi tak apa. Tapi dalam tak tahu macam mana. Kubur-kubur yang ada ni tak boleh dengan sutera. Tapi nak hias dibenarkan, tapi hukumnya makruh. Tujuan apa ulama membenarkan? Kerana ada maslahah syar'iyyah pada menghiaskan tempat kubur orang soleh ni. Pertamanya untuk memudahkan orang ziarah dan memudahkan orang mendapat keberkatan daripada datang menziarahi kubur. Menziarahi kubur ni dapat berkat. Kubur siapa-siapalah keluarga kita. Apatah lagi kalau kubur orang soleh yang masyhur, sehingga kan diriwayatkan daripada Imam Ahmad, dia kata qabru Ma'ruf al-Karhi tiryakun mujarrab. Syekh Ma'ruf Karhi ni seorang ulama sufi terkenal. Dia ni
Sehingga Imam Ahmad kata kubur dia tu penyembuh hak mujarab. Dan siapa yang menyembuhkan? Tuan kubur bukan. Siapa yang ikut gitu awal-awal lagi keluar dari Islam. Allah Ta'ala yang menyembuh. Cuma berdoa dengan memohon keberkatan yang Allah Ta'ala beri kepada si fulan-si-fulan, kedudukan si fulan yang soleh, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi menyebut perkara-perkara, tawassul dengan perbuatan-perbuatan begitu, dengan doanya, dengan menziarahi kubur tu sendiri, dengan berdoa kepada orang soleh, pula baca Quran. Tidakkah itu tawassul dengan amal as-salihah? Apatah lagi keberkatan yang ada pada Tuhan punya kubur tadi. Maka itu arja. Kita diharapkan, lebihlah mengharap supaya Allah Ta'ala menerima hajat dan juga permohonan kita. Yang memberi dan memperkenankan hajat tu Allah Ta'ala, bukan Tok Ali atau tuan kubur tu, bukan. Siapa yang ikut tuan kubur tu salah. Jadi kena bezalah. Ni kita duk risau orang kubur yang sembah kubur. Apa nak sembah kubur? Tengah tanya. Kalau nak tuduh buat soal sedikit. Orang hari tu apa kata? Awak pada etika awak tu kubur ni ke bui siapa hajat? Tanya. Setakat duduk kata, ni kita nak menutup kepada pintu syirik, boleh membawa pada syirik. Saddu zari'ah macam-macam yang diguna. Tapi betul ke pemahaman tu? Jadi kalau salah pemahaman, betul ke pemahaman? Bukan dengan kita hukum perbuatan itu syirik dan seumpamanya, sehingga menuduh orang keluar pada Islam dengan sebab bertawassul, pergi ke kubur-kubur, berdoa dan bertawassul di kuburan. Okay? Wa yuhramu bihi, dan diharamkan berhias dengannya. Dengan mana? Dengan sutera. Dengan sutera tak boleh lah. Dengan sutera tidak boleh. Okay. Jadi benda ni kalau tengok disebut sikit-sikit je. Setengah pada dalam kitab ni, kalau ikutnya bab solat Jumaat ni. Sebab tu dalam ni disebut sikit-sikit, panjang je, kena buka kitab yang khusus lah, membicarakan tentang perkara-perkara ziarah kubur, berkaitan dengan menghias kubur. Okey, habis. Kemudian katanya wata'ammamun. Wata'ammamun li khabari inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yawmal jum'ati wa yusannu li sa'idis salawati wa warada fi hadithin dha'ifin ma yadullu ala afdaliyati kibariha wa yanbaghi dhabtu tuliha wa 'ardiha bima yaliqu bilabisiha 'adatan fi zamanihi fa in zada fiha 'ala dhalika kuriha. Dan berserban, benda lagi hak sunat dibuat pada hari Jumaat ni. Dan berserban kerana khabar sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat ke atas orang yang berserban pada hari Jumaat. Disunatkan ia bagi sekalian sembahyang-sembahyang lain. Sembahyang-sembahyang lain pun sunat juga. Datang di dalam satu hadis yang dhaif, apa yang menunjuk atas fadilat besarnya. Ada hadis tapi dhaif lah, menunjukkan sunat pakai serban besar ni, tapi dhaif. Sayugia. Jadi macam mana nak tentukan sayugia, dhabit panjang dan besarnya dengan apa yang layak dengan pemakainya, mengikut adat pada zamannya. Maka jika dia melebihkan padanya atas adatnya, itu dimakruhkan. Ni juga bab serban. Ni juga benda yang kadang orang pun duduk balah juga. Bab serban ni, adakah dia sunnah jibiliyah ataupun sunnah syari'iyah. Dia tu sunnah yang berkait dengan Nabi sebagai orang manusia, pakai yang biasa, pakai yang budaya, ataupun jadi hukum sunat juga. Jadi dari segi hadis yang banyak datang pada fadilat, walaupun ada sebahagian besar daripadanya dhaif, sebahagian ulama kata pakaian serban ni walaupun di budaya Arab, tapi kalau pakai dia dengan niat untuk ikut Nabi, memang dapat pahala. Nampak? Apatah lagi tengok hadis dia kata ni, wa ta'ammumun, dan berserban li khabari, kerana hadis inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yawmal jum'ati, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Ada cerita takrij tak ni?
Siapa ada nuskah di takhrij hadis? Ada tak? Ha? Ada ditulis hadis. Riwayat Tabrani. Lepas tu tak ada darjat dia. Tak sebut. Silsilah maudhu'ah. Silsilah maudhu'ah. Albani kata dalam maudhu'ah. Tak lain tak ada. Jadi ada dalam Tabarani lah. Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas orang yang memakan serban pada hari Jumaat. Dan Nabi SAW waktu hak maudhu', hak ni lafaz ni. Nabi SAW memang masuk Mekah, wa alaihi imamatun sauda. Nabi masa Fatuh Mekah, Nabi masuk Mekah, Nabi pakai serban hitam masa hari Fatuh Mekah. Itu jelas lah tu. Itu memang dalam hadis sahih. Cuma fadilat ni lah. Fadilat ni. Maknanya kalau lemah, dia kata maudhu' situ. Kalau tidak sampai maudhu' pun maknanya tahap lemah lah. Okay. Kena cek balik lah hadis tu. Ada orang lain. Ada cetakan lain. Wa yusannu lisairi salawati, dan disunatkan berserban pada sembahyang-sembahyang lain. Sunat juga. Cuma lebih berat pada hari Jumaat. Wa warada fi hadithin dha'ifin, dan telah datang dalam hadis yang dhaif ma yadullu ala afdaliyati kibariha, hadis yang menunjukkan afdal besar serban itu. Tapi hadis dhaif, bila dhaif tak boleh nak hukum lah. Maka apakah ke betul ataupun sahih mana hak sesuai? Kata Syekh pengarang kita, wa yambaghi dhabtu tuliha wa 'ardiha, sayugia didhabitkan, ditentukan panjang dia dan lebar dia, bima yaliku bila bisiha adatan, dengan sesuatu yang layak dengan pemakainya pada anda. Jadi serban ni hak pakai serban nak pakai besar kecil je, bagaimana nak tentukan? Tengok sesuai tak dengan hak pakai. Tuang kecil je serban besar. Tahu tak? Jadi tidak comel pada mata. Dia tidak ada keseimbangan. Tak ada keseimbangan. Keseimbangan ni Islam ambil berat juga. Keserasian dan insijam tu Islam ambil berat juga. Pakai siapa nampak pelik pada orang tak boleh juga. Okey. Fi zamanihi, pada zamannya. Ada zaman dia. Zaman dulu memanglah orang dulu serban ni tijanul Arab, dia mahkota orang Arab, pakaian orang Arab. Nampak tak? Jadi mereka tu keluar biasa dengan berserban. Jadi satu maknanya kedudukan macam doktor. Kalau zaman orang putih dulu dia pakai topi kan. Topi hak tinggi tak? Abraham Lincoln. Dah kan gitu. Dak pakai tu rasa dak dekat je. Jadi itu satu benda tu memang berubah ikut zaman lah, ikut zaman. Jadi sebab itu dia kata mengikut pada masanya, besar mana serban tersebut. Maka dalam syarah-syarah lagi disebut bahawa serban orang alim ni dengan serban orang biasa tak boleh sama. Orang biasa tak boleh pakai serban alim. Orang alim tak munasabah pakai serban biasa, boleh menyebabkan jatuh maruah dia. Ya. Fa in zada fiha ala dhalika, kalau dia menambah lebih daripada kadar itu, maka hukumnya makruh. Patutnya pakai serban biasa je. 3 meter, 5 meter, dia pakai 12 meter. 12 meter. Makruh hukumnya. Lagi, watan kharimu muru'atu faqihin bilubsi imamatin suqiyin. Imamati suqi. Idafah la taliqu bihi wa aksu. Qala al-huffaz lam yataharrar syai'un fi tuli imamatihi sallallahu alaihi wasallam wa 'ardiha. Hilang maruah seorang ahli fiqh dengan sebab memakai serban ahli pasar yang tidak layak dengannya. Dan sebaliknya, sama juga. Orang ahli pasar ni orang biasa, orang kebanyakan. Dia pakai serban tu ahli, jadi hilang maruah. Kata Huffaz, yakni sebahagian daripada ulama-ulama hadis, tidak ada sesuatu yang menghuraikan pada panjang serban Nabi SAW dan besar. Dari segi ada ke tidak hadis yang khusus kata serban Nabi besar mana panjang mana, jawapannya tidak ada lah. Tidak ada hadis khusus yang menyatakan tentang panjang dan besar serban Nabi. Cuma dalam
Tak silapnya dalam Imam Nawawi dia kata Rasulullah SAW dia ada dua jenis. Ada serban yang besar, ada yang kecil. Yang kecil tu lebih kurang 6 hasta, besar tu lebih kurang 12 hasta. Dia punya panjang tu. Jadi ini kadang-kadang bergantung. Kalau macam kita tengok pada Sultan zaman Osmaniyah dulu, kan besar, kata Rebu betul besar. Besar tu sebab apa? Kata itulah kain kapang yang dibawa. Kain kapang dia dah tu, pak dia belik tu. Dia belik sebagai serban tu kain kapang dia dah. Supaya apa? Di mana dia pergi, dia teringat, akan ingat mati. Sebab apa? Aku mati kasar. Dia mati. Aku menanggung kematian atas kepala aku. Nampak tak? Nak berjihad pada fisabilillah semua tak nak takut. Nampak? Jadi kadang itu bergantunglah kepada apa nama ni, adat dan juga zaman tersebut. Lepas tu perubahan serban pun berlaku. Kalau macam di negara Arab setengahnya, dia ada khusus torbuh merah, serban belik gitu. Waktu ulama Syam. Mesir pula piah pula ada rambu tu belik nipis je. Itu semua bergantung. Jadi mana kepiah Azhar tu orang Kedah, orang jual pasar dia bakar. Tak patut dia bakar sebab itu kopiah melambangkan orang itu ulama Azhar. Ulama yang mana belajar di Azhar. Nampak tak? Kepiah waktu Tok Qadhi Tok Syekh yang macam di Syria tu. Dia merah, lepas tu belik besar tu. Waktu untuk Qadhi, untuk mufti. Jadi nak bakar orang biasa tak boleh. Nampak tak? Okey. Ni style Iraq. Cara Tok Syekh kita lah, Dr. Malik Sa'di. Ini pelajar-pelajar tulabul ilmi pakai pun tak masalah. Boleh belaka lah. Tapi biasa daripada pengajian belah Iraq sana dan juga di bahagian Halab. Bahagian Halab pakai lebih kurang gini lah. Gini. Pelajar-pelajar dia ada di madrasah tu pakai gitu belaka. Okey, jadi dia kata qala shaykhani man ta'ammama falahu fi'lul 'azbah wa tarkuhu wa la karahata fi wahidin minhuma. Zada an-Nawawi li'annahu lam yasihha fi an-nahyi 'an tarki al-'azbati shay'un intaha. Lakin qad warada fi al-'azbati ahadithu sahihatun wa hasanatun wa qad sarrahu bi anna aslaha sunnatun. Kata dua syekh, yakni Rafi'i dan Nawawi, siapa yang berserban maka boleh dia membuat ekornya dan meninggalkannya. Tidak makruh pada satu daripada keduanya. Buat mana-mana boleh belaka. Nak buat ekor pun boleh, tak buat ekor. Menambah Nawawi kerana tidak sah sesuatu pada tegahan dari meninggalkan ekor serban tu. Intaha selesailah perkataan Imam Nawawi. Akan tetapi telah datang pada ekor serban oleh beberapa hadis yang sahih dan hasan. Sesungguhnya fuqaha telah menjelaskan dengan bahawa asal ekor serban itu sunat. Okey. Ini serban. Panjang dia bincang. Dia kata qala syaikhan, berkata Imam Nawawi dan Rafi'i, man ta'ammama falahu fi'lul 'azbah. Siapa yang pakai serban boleh dia buat ekor. Boleh dia nak buat ekor tubik belakang boleh. Wa tarkuha, boleh tak buat ekor apa? Belik gitu. Macam serban apa nama ni di Azhar tu tak ada ekor. Sama juga masyayikh di Syam pun dia tak ada ekor, dia kosong je gitu. Sebab dia selit dalam. Ekor dia ujung kain itu dia selit dalam. Selit dalam. Jadi boleh nak melepaskan ekor dia ujung dia pun boleh. La wala karahata fi wahidin minhuma, tidak ada kemakruhan pada salah satu daripada keduanya. Buat ekor buat apa, tak mau buat buat apa. Wa zada an-Nawawi, dan menambah oleh Imam Nawawi, li'annahu lam yasihha fi an-nahyi an tarkil 'adbah syai'un. Kenapa boleh belaka? Kerana tidak ada sah, tidak datang hadis yang sahih pada larangan meninggalkan membuat ekor satu pun hadis. Tak ada hadis pun yang khabar tak boleh buat, tak boleh tinggal ekor. Tidak ada larangan meninggalkan buat ekor. Faham tak? Mana tak ada hadis yang larang jangan buat ekor. Jangan buat ekor. Kena buat ekor. Orang kata kena buat ekor mesti tak ada. Tak ada hadis yang melarang daripada meninggalkan buat ekor. Kerana itu buat ekor pun boleh, tak buat ekor pun boleh. Jangan tikang ekor.
Jangan nama ekor. Nak buat ekor boleh, buat boleh. Okey, intaha. Okey, cuma pengarang kita kata lakin qad warada fil azbah. Tetapi telah datang pada masalah azbah ekor serban ni ahadithun sahihatun, hadis-hadis yang sahih, wa hasanah, dah tarahnya hasan dan sahih, wa qad sarrahu, dan mereka telah mentasrihkan bi anna aslaha sunnah, asal ekor ni hukumnya sunnah. Sebab datang dalam hadis di mana antaranya malaikat yang ikut dalam perang Badar tu kan, dan ikut pada perang Hunain tu pakai serban berekor. Nampak tak? Jadi ada ekor, dan perbuatan ekor ni, antara perbuatan apa nama ni, buat ekor ni pun berlakulah pada zaman sahabat. Dan Nabi pun telah, antara hadis Nabi melepaskan ekornya di antara dua belikat. Intaha. Okey, qala syekhuna, sikit ya, habis hebat ni lah. Kata syekh kami, qala syekhuna wa irsaluha baina katifaini afdalu minhu 'ala al-ayman wa la asla fi ikhtiyari irsaliha 'ala al-aysari wa aqallu ma warada fi tuliha arba'atu asabi'a wa aktharuhu dhira'un. Kata syekh kami, menjulurkannya di antara dua belikat terafdal dari menjulurkannya di atas belah kanan. Tidak ada asal pada memilih untuk menjulurkan di atas belah kiri. Sekurang-kurang apa yang datang pada panjangnya 4 jari, sebanyak-banyaknya 1 hasta. Okay, sekarang ni dia cerita lagi. Bila kita nampak para ulama ambil berat tentang suatu masalah, makna benda ni benda yang makna masyhur lah. Sebab itu orang nak menuduh bahawa pakai serban tak ada pahala. Tak. Sampai ustaz pun duk pakai serban, contoh. Tak biasa dah tu. Dah zaman ni ada masalah dah. Jadi apa nama ni, jadi macam orang tak kenal tu. Baru pakai topi sudu lah. Kalau sudu pakai luar jing macam apa ni? Geng-geng hip-hop lah maksudnya. Tapi nak kata gua ni sama sekarang. Jadi sekarang capu habis dah. Hak artis baru hijrah tu pula molek. Oh, pakai serban ni pula jadi tok syekh. Orang tanya boleh jawab pula. Padahal aku tak tahu. Bukan ada siapa-siapa ni, contoh lah ni. Maknanya bertukar pula tu. Aku panggil ustaz bah. Panggil ustaz. Boleh masuk masjid sekali panggil ustaz dah. Ya. Jadi kata dia, qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, wa irsaluha baina katifaini afdalu minhu 'ala al-ayman. Menghantarkan, irsal ni makna melepaskan ekor di antara dua belikat belakang gini, tengah itu lebih afdal daripada awak mari belah kanan. Daripada awak mari belah kanan. Jadi belah kanan boleh tak? Boleh juga. Tapi afdalnya tengah. Sebab menunjuk kepada wasatiyah, pertengahan. Wala asla fi ikhtiyari irsaliha 'ala al-aysar. Tidak ada asal sandaran pada memilih lepaskan ekor belah kiri. Awak mari belah kiri ni tak ada sandaran. Tapi orang kata ini sebahagian daripada orang-orang sufi, supaya belah kiri ni mengisyaratkan kepada jantung yang duduk, hati kita duduk belah kiri ni, jantung kita duduk belah kiri. Supaya di sini seakan-akan dapat mengosongkan hati tu. Makna awak mari sini ni supaya dak ingat selain pada Allah gitulah. Tapi itu semuanya tidak ada sandaran lah. Sebab itu yang ada datang warisnya tengah. Maka sayugia lah kalau nak buat pun tengah atau belah kanan. Belah kiri nak buat pun tak masalah. Dan satu lagi dalam bab ni, ada ulama buat bab khusus, kitab khusus berkaitan dengan imamah ni. Dia nama At-Tahnik. Awak mari turun bawah ni. Itu di sisi pandangan mazhab kita tidak sunat. Belah-belah Malikiyah kita tengok ada tengah serban dipanjang, di belik bawah ni. Dia belik bawah ni. Itu dah panjang. Belik bawah ni akak atas tu. Itu tahnik. Dia apa nama ni? Meletakkan, melabuhkan ekor serban dan membelikkan di bawah hanak. Di bawah ni dipanggil apa ni? Bawah keng. Keng bawah keng. Okey. Jadi di sisi pandangan mazhab kita tidak sunatlah buat gitu. Cuma begitu ada dalam pilihan al-hanak tahnik ini, letak bawah ni ada. Sebahagian ulama dia kata memilih untuk buat begitu. Itu indah Syafi'iyah sajalah. Indah Syafi'iyah tak sunat. Di sisi mazhab lain kalau kita baca kitab-kitab lagi ada. Okey. Kemudian kat mana ni? Wa aqallu
ma warada fi tuliha, sekurang-kurang apa yang datang pada panjangnya ekor ni, arba'atu asabi', 4 jari. Gini, makna paling ada datang riwayat yang mengatakan paling pendek dilihat ekor serbang tu ialah 4 jari. 4 jari ni. Paling pendek ni. Faham tak? Paling pendek 4 jari. Bukan paling pendek serbang 4 jari, orang dak belik. Gini, ekor ni 4 jari. Ekor ni 4 jari paling pendek. Datang warid bahawa sekurang-kurang pendeknya 4 jari. Paling wa aktsaruhu zira', paling panjang 1 hasta. Hak datang warid lah. 1 hasta. Ni lah. Lebih pada tu tak ada warid. Boleh ke tak? Tak ada masalah, kecuali benda itu menunjukkan pada takabur ataupun khuyala, sombong, kesombongan ke, menunjukkan apa, itu tak boleh. Dia panggil libasus syuhrah. Pakai tujuan nak jadi masyhur. Tu haram juga ke libasus syuhrah. Kita tak ada orang pakai gitu, kita pakai gitu. Supaya apa orang tengok? Jadi tak boleh. Wa aktsaruhu zira'. Dan paling banyak ialah zira'. Okey. Wa qala Ibn al-Hajj al-Maliki wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup dah situ walaupun dah habis itu. Sikit. Qala Ibn al-Hajj al-Maliki 'alaika an tata'ammama qa'iman wa tasarwala qa'idan. Qala fil majmu' wa yukrahu an yamshiya fi na'lin wahidatin wa lubsuha qa'iman wa ta'liqu jalsin fiha wa liman qa'ada fi makanin an yufariqahu qabla an yadhkura Allah ta'ala fi. Okey. Kata Ibn Hajj al-Maliki, di atas kamu memakai serban berdiri, makna boleh kamu pakai serban dalam diri, makna digalakkan pakai serban dalam keadaan diri dan memakai seluar dalam keadaan duduk. Kata Imam Nawawi dalam Majmu', makruh seorang itu berjalan dengan satu kasut, pakai sebelah kasut, sebelah selipai, makruh. Dan memakainya dalam keadaan diri, pakai kasut diri makruh sebab boleh jatuh. Dan menggantungkan loceng, ikat benda bunyi kat kasut. Budak-budak baby apa? Orang tua jangan ikat loceng. Dan bagi orang yang duduk pada satu tempat, bercerai daripadanya sebelum zikrullah padanya. Okey. Jadi sikit lagi ada segi bab ni. Lepas ni ada semayang hajat, kita minta doa kepada poksuk kita. Poksuk supaya sihat. Ada luar tak? Ada poksuk luar. Ada tak? Poksuk nak kemudahan. Semoga sihatlah. Okey. Duduk atas kursi ni. Kata Ibnul Hajj, dia ada kitab buat, nama dia kitab apa? Saya ingat, 2 jilid. Ibnul Hajj al-Maliki. Al-Madkhal. Ayuh, Al-Madkhal. Dalam tu banyak dia bincang. Bagi Ibnul Hajj al-Maliki. Kata dia, qala Ibnul Hajj al-Maliki, alaika an tata'ammama qa'iman. Hendaklah kamu pakai serban dalam keadaan berdiri. Ini juga datang sebagaimana diriwayatkan pada Sayyidina Ali. Dia kata, Sayyidina Ali kata, aku tidak pernah pakai serban kecuali aku tidak pernah pakai serban dalam keadaan duduk. Maknanya pakai serban diri sama. Dan tak pernah pakai seluar dalam keadaan berdiri. Maknanya pakai seluar duduk sama. Dan tidak pernah makan ikan pada hari Sabtu. Dan tidak pernah minum susu pada hari Rabu. Ma tasmak tuqat wala tarab alban tuqat wala taqam an qat tuqat wala tasarwal qam tuqat. Tasarwal qum tuqat, gabung dia panggil nahtul lughawi. Hebat Imam Sayyidina Ali ni hebat. Ma ta'ammam qat tuqat, aku tak pernah pakai imamah dalam keadaan duduk selama-lamanya. Wala tasarwal qam wala tasarwal qa wala tasarwal qam tuqa, dan tak pernah aku pakai seluar dalam keadaan berdiri. Bab pakai seluar diri ni jadi tidak sesuai dengan haiat. Moleknya seluar kita dalam keadaan duduk sanggung seluar. Nampak tak? Dan dia Sayyidina Ali sebut lagi, dan tidak pernah aku makan ikan pada hari Sabtu. Wala tasmak tuqat, tak pernah aku makan pada hari Sabtu ikan. Wala laban tuqat,
iftara laban tuqam, dan tak pernah aku minum susu pada hari Rabu. Itu mungkin sebab daripada kesihatan lah, ataupun petua-petua panggil. Petua-petua ni diambil daripada petua-tua daripada zaman Arab dulu lah. Antara Nabi SAW suruh Al-Harith ibnu Al-Kaladah, antara tabib yang terkenal. Nabi suruh sahabat yang sakit, kita tanya Al-Harith ibnu Kaladah, kita tanya dia. Padahal sahabat ni tanya Nabi kata pergi tanya dia. Orang faham situasi ni, faham tak? Benda hak kaitan dengan perubatan, tanya perubatan lah. COVID-19 ni, vaksin kena ambil tak? Kalau kena ambil ni, jangan tanya orang hak bukan perubatan. Jadi dia kena lah. Rasulullah, sahabat boleh tanya, kata Nabi kata mungkin tanya Al-Harith ibnu Kaladah, kita tanya dia. Sebab dia dipanggil Tabibul Arab, terkenal dia. Pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, belajar perubatan sekitar tanah Arab. Siapa Nabi iktiraf dia, mungkin tanya dia. Jadi benda perubatan ni kena rujuk pada ahli ya. Okey. Lagi wa tasarwala qa'idan, dan hendaklah pakai seluar dalam keadaan duduk. Ni sunat lelaki ni. Wa qala fil majmu', kata dalam majmu', yukrahu an yamshiya fi na'lin wahidah, makruh jalan satu kasut atau satu selipar. Sebab apa? Itu menyebabkan tak seimbang. Kalau nak bakar belaka, tak mau bakar buang belaka. Kalau katalah ada selipar seperti kena curi. Orang curi sebelah, jadi ambil sebelah je, ataupun tinggal sebelah tu, jalan kaki ayam. Jangan pakai sebelah. Jangan ajar pakai sebelah. Anak kita kan jangan ajar. Pakai dua-dua, tak mau pakai jangan pakai dua-dua. Okey. Walubsuhuma qa'iman, makruh pakai kasut dan kadang berdiri. Sebab apa? Kasut kalau lipar tak apa. Selipar hak sarung je tak apa. Sebab kasut ni kena tunduk. Kena ikat. Kasut pada hak yang disebut ni, hak kena tunduk, kena ikat, kena turun ni. Jadi hak tu kalau pakai kadang berdiri, salah orang tolak, sebang kita. Jadi pakai kadang duduk. Ada pun kalau selipar ataupun hak jenis sarung, tak apa. Boleh kadang berdiri, sarung je tak apa. Wa ta'liqu jarasin fiha, dan makruh mengikat loceng pada kasut, makruh. Waliman qa'ada fi makanin ayufariqahu qabla an yadhkurallah. Makruh juga bagi orang duduk satu tempat, sebelum dia cerah, sebelum dia bersurai, dia hendaklah mengingati Allah padanya. Mana makruh kita duduk setempat, sebelum surai tu kita sebut Allah Ta'ala. Sebab tu orang tutup dengan kafarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdika. Maknanya dalam majlis tu biar ada benda yang mengingatkan kita ke Tuhan, walaupun pada penutup sekalipun. Itu wa tatayyubun wallahu ta'ala ala wa alam. Cukuplah. Jadi lepas isyak kita semayang, hajat sama-sama, mohon kepada Allah Ta'ala mudahkan urusan maksud kita dan menyembuhkan kita, serta memberi keamanan kepada kita semua dan keluarga kita semua. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.